Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahmi binti Muhammad Razmi akan menceritakan faktor-faktor yang menyebabkan ketagihan dadah berlaku di Malaysia pada hari ini. Dadah. Apa itu dadah? Okey. Dadah ialah sejenis bahan kimia sama ada asli atau tiruan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia secara disuntik, dihidu, dimakan, di mana apabila ia masuk ke dalam tubuh badan manusia, ia akan mengubah fungsi organisma badan itu sendiri yang dapat dilihat dari segi fizikal atau mental. Okey, mengikut kajian oleh pakar perubatan dan pakar yang membuat penyelidikan, yang membuat analisis kepada penagih-penagih dadah tegar ini, terdapat banyak faktor, banyak punca kenapa ketagihan dadah ini berlaku. Yang utama yang dapat dilihat setelah penyelidikan ini dapat dianalisa ialah sikap ingin mencuba, ingin mengetahui sesuatu yang baru adalah menjadi punca seseorang itu ketagihan dadah. Selain daripada faktor ingin ingin mengetahui sesuatu yang baru, penagihan dadah ini juga berlaku kerana kurangnya pengetahuan dan ilmu yang memberi kesedaran tentang bahayanya dadah turut menyebabkan gejala ini semakin menjadi kanser, semakin menular, semakin serius di Malaysia. Mereka khususnya penagih-penagih ini mereka tidak mengetahui kesan-kesan penagihan dadah terhadap diri dan orang lain dengan jelas. Kurang pengetahuan agama dan penghayatan nilai-nilai agama juga menyebabkan seseorang itu menagih dadah, mengambil dadah, dan ada sesetengah penagih dadah dipengaruhi oleh rakan. Mereka sanggup mencuba dadah agar mereka diterima masuk berkawan dengan kumpulan-kumpulan yang telah mempengaruhi mereka itu. Dengan kata lain, mereka menyesuaikan diri dengan dadah supaya dapat bersama-sama menjadi kumpulan rakan sebaya mereka itu. Salah satu faktor mengapa penagih dadah ini menagih dadah kerana mereka menggunakan alasan ingin ketenteraman jiwa, ketenangan jiwa. Mereka ambil dadah untuk menenangkan jiwa kerana masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Contohnya keporak-pandaan rumah tangga untuk yang dah berkahwin ataupun keporak-pandaan dalam keluarga mereka sendiri untuk remaja di mana ibu bapa bercerai, kurang kasih sayang, kurang kemesraan di dalam keluarga itu sendiri. Jadi mereka mengambil dadah ini untuk melepaskan amarah mereka, melepaskan dendam mereka yang apabila mereka ambil dadah, mereka merasa diri mereka tenang, diri mereka tiada masalah, diri mereka terhindar dari segala masalah. Selain itu, mereka mengambil dadah kerana mereka merasa dadah ini adalah penyelesai segala masalah. Apabila ambil dadah, mereka rasa diri mereka free, diri mereka bebas dari segala problem-problem atau masalah yang mereka hadapi. Selain itu, pengurusan masa yang tidak signifikan, yang tidak sistematik, yang kurang bijak dalam pengurusan masa juga menjadi punca mengapa mereka mengambil dadah. Kerana kebanyakan penagih-penagih dadah ini mereka mengisi dan menagih dadah apabila mereka mempunyai masa terluang. Mereka tidak menggunakan masa yang terluang di dalam kehidupan mereka dengan membuat aktiviti dadah yang menyihatkan badan. Sebaliknya mereka menggunakan masa yang terluang ini
dengan menagih dada, dengan menghidu, dengan menghisap, dengan segala, dengan yang di mananya memberi implikasi yang buruk, di mana memberi kesan yang buruk kepada diri mereka itu sendiri, kerana kurang kepekaan tentang bagaimana untuk mengisi masa-masa terluang yang ada di dalam diri mereka. Penagihan dada juga berlaku di kalangan pelajar-pelajar IPTA, IPTS, di mana pelajar-pelajar atau figuratif yang mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang bahayanya dada. Tapi mengapa mereka turut terlibat dalam gejala tidak sihat ini? Okey, antara salah satu punca mengapa figuratif yang berpengetahuan tinggi ini mengambil dada, kerana mereka beranggapan dada ini membantu mereka dalam mengingati segala yang dipelajari semasa kelas, semasa kuliah, segala mereka dapat mengingati segala yang diajar oleh pensyarah. Jadi mereka mengambil dada sebagai jalan singkat untuk mengetahui, untuk mengingati apa yang diajarkan, apa yang dipelajari. Selain itu, mereka mengambil dada kerana ingin berjaga malam, untuk menyiapkan assignment. Ini memberikan satu implikasi, satu kesan yang di mana merosakkan diri mereka sendiri, kerana mereka sudah tahu bahayanya dada, tapi mereka mengambilnya juga sebagai jalan singkat untuk berjaya. Okey, kesimpulannya, penagihan dada ini memberi kesan kepada kesihatan seseorang. Penagihan dada akan merosakkan pertimbangan motivasi dan persepsi. Produktiviti kerja menurun, kes jenayah meningkat, dan kemungkinan penagih-penagih ini akan diserang oleh penyakit seperti bronkitis, sakit dada, dan menghidap kanser yang membahaya seperti kanser pankreas, kanser kelamin, kanser mulut, kanser dalaman yang merosakkan fungsi-fungsi utama organ-organ badan. Selain itu, kemungkinan diserang penyakit berjangkit seperti hepatitis dan kancing gigi juga besar kemungkinannya akan berlaku. Oleh itu, langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil bagi membanteras dada demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. Kerana apabila meningkatnya golongan-golongan yang tidak sihat ini, akan meningkat juga kos-kos pihak-pihak yang terlibat untuk merawati penagih-penagih dada ini. Jadi saya berharap semua orang, semua pihak, semua NGO, semua yang harus bersatu padu, harus bersama-sama membanteras gejala dada di Malaysia ini. Sekian, terima kasih.